Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Adam Arami Beroslan, merupakan salah satu wakil daripada kumpulan 9 untuk membincangkan topik ini. Bersama saya di dalam video ini adalah Nurul Balkis, Umi Amirah dan Khairul Nisa. Topik yang dipertanggungjawabkan oleh kami adalah cabaran kelestarian, etika dan peradaban di Malaysia. Penghayatan etika dan peradaban perlulah diterapkan di dalam diri setiap individu. Penghayatan ini merupakan aspek yang besar. Salah satu aspek yang perlu dititik beratkan adalah aspek kelestarian, etika dan peradaban di Malaysia. Tetapi untuk mencapai aspek ini bukanlah perkara yang mudah kerana ia melibatkan sesuatu kaum ataupun bangsa. Disebabkan itu juga, topik ini telah dibangkitkan di dalam subjek penghayatan etika dan peradaban untuk dibincangkan di peringkat yang lebih tinggi ataupun peringkat universiti. Objektif untuk topik ini adalah untuk menghuraikan maksud etika dan peradaban, seterusnya menghuraikan lebih mendalam maksud etika, peradaban, kelestarian, etika di Malaysia ataupun di peringkat yang lebih tinggi iaitu peringkat negara ataupun peringkat antarabangsa. Seterusnya di dalam video ini juga kami akan membincangkan cabaran-cabaran yang dihadapi ataupun langkah-langkah untuk mengatasi cabaran yang dihadapi oleh rakyat Malaysia pada masa kini. Sebelum kita pergi ke tajuk yang lebih mendalam, saya akan menerangkan maksud etika, peradaban dan kelestarian. Etika bermaksud prinsip moral dan nilai akhlak yang dipegang oleh sesuatu individu ataupun kumpulan. Peradaban pula bermaksud sistem dan tahap perkembangan sosial sesuatu bangsa. Kelestarian juga bermaksud kepercayaan serta sistem nilai di dalam sesuatu masyarakat. Ramai yang bersetuju bahawa kelestarian juga membawa maksud kepercayaan agama ataupun kepercayaan kaum yang membuatkan hakisan sosial. Disebabkan hakisan sosial yang dihadapi, beberapa cabaran telah menyebabkan negara kita belum mencapai kelestarian ini sepenuhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membentangkan tentang cabaran kelestarian, etika dan peradaban. Antara cabaran yang menjadi faktor negara kita masih belum lagi mampu mencapai kelestarian etika dan peradaban adalah disebabkan pengaruh media massa. Pembentukan akhlak masyarakat menghadapi cabaran dari segi pengaruh media massa seperti Facebook, Twitter, Instagram, TikTok dan sebagainya yang memberi implikasi negatif kepada masyarakat khususnya golongan remaja. Contohnya, mengubah fikiran dan kelakuan masyarakat akibat terpengaruh dengan anasir-anasir budaya barat seperti black metal. Idea-idea negatif seperti sekularisasi, ajaran sesat, liberalisasi mudah disebarluaskan tanpa sekatan melalui media massa. Hak kebebasan bersuara yang diberikan oleh kerajaan kepada rakyat melalui media massa telah salah digunakan. Keadaan ini telah menyebabkan rakyat bebas bersuara tanpa mempedulikan bahasa dan adab ketika mengkritik serta memberi pandangan di media massa. Hal ini telah menyebabkan pergaduhan sesama rakyat apabila melibatkan isu-isu yang sensitif seperti agama, bangsa dan negara. Jelasnya bahawa pengaruh media massa merupakan salah satu cabaran melestarikan etika dan peradaban di Malaysia. Selain itu, masyarakat yang mementingkan kebendaan juga merupakan cabaran untuk membina kelestarian ini. Masyarakat akan bersifat lebih materialistik sehingga sanggup mengetepikan nilai etika dalam diri mereka. Mereka juga sanggup melakukan apa saja seperti rasuah untuk memenuhi kehendak mereka. Sebagai contoh, dalam bersosial, jika seseorang ingin memulakan perkenalan, mereka akan melibatkan kedudukan individu yang ingin dikenali dahulu berbanding hati budi mereka. Sekiranya perkara
ini berterusan, ia akan menyebabkan golongan masyarakat yang tidak mempunyai sebarang kedudukan akan dipinggirkan dan segala perkara yang mereka lakukan dipandang sinis oleh mereka yang berkedudukan tinggi. Manakala dalam institusi keluarga, ibu bapa yang mementingkan taraf hidup mewah akan bekerja lebih masa sehingga mengabaikan anak-anak mereka. Keadaan ini menyebabkan anak-anak mula terlibat dalam masalah sosial kerana kurang kasih sayang serta didikan agama daripada ibu bapa masing-masing. Bagai tidak dapat dinafikan, salah satu cabaran untuk mencapai kelestarian etika dan peradaban adalah kerana kewujudan masyarakat yang mementingkan kebendaan. Kepimpinan negara yang lemah juga dikatakan merupakan cabaran untuk mencapai kelestarian etika dan peradaban di negara ini. Hal ini demikian kerana seorang pemimpin itu dijadikan idola atau role model oleh rakyatnya kerana kewibawaannya. Oleh itu, pemimpin tersebut haruslah mengamalkan nilai etika ketika memimpin negara. Apabila sesebuah negara itu dipimpin oleh pemimpin yang mempunyai nilai etika dalam diri, nescaya negara tersebut akan maju dari segi ekonomi dan sosial. Sebaliknya, anda seseorang pemimpin itu tidak mengamalkan nilai etika dalam menerajui pentadbiran, keadaan ini akan menyebabkan berlakunya perebutan kuasa dan menyebabkan berlakunya peperangan dalam politik. Dan akhirnya, perkara ini mengugat keselamatan dan kesejahteraan negara. Cabaran seterusnya adalah mengenai pengurusan pembinaan negara bangsa. Bagi menguruskan pembinaan negara bangsa, terdapat banyak rintangan yang perlu dihadapi seperti globalisasi, kelpelbagaian, liberalisasi, pluralisme dan neo-feudalisme. Seperti yang boleh dilihat, pluralisme mempunyai sifat kepelbagaian yang terbentuk daripada proses kepelbagaian penduduk. Pluralisme kebiasaannya terbina dari hasil penjajahan. Dasar ini memenuhi konsep kolonialisme bagi menghalang penyatuan. Maka, akibat daripada dasar ini, secara tidak langsung telah mewujudkan suatu permasalahan dalaman yang kompleks kepada negara yang terjajah apabila dimerdekakan. Ini secara jelasnya menjadi ancaman kepada konsep kesatuan dalam pembinaan negara bangsa dan menjadi cabaran untuk mencapai kelestarian etika dan peradaban di Malaysia. Akhir sekali, krisis ekonomi juga merupakan cabaran mencapai kelestarian etika dan peradaban di Malaysia. Ketidakadilan perdagangan yang berlaku di peringkat global akibat daripada rasuah menyebabkan berlakunya jurang kaya dan miskin di antara rakyat semakin melebar. Peluang pekerjaan yang semakin tipis saban hari menyebabkan ekonomi semakin lemah kerana kuasa pengaliran wang kertas dalam kalangan rakyat semakin berkurang. Akibat daripada ini, pelbagai jenayah akan berlaku seperti jenayah mencuri, mengelapkan duit rakyat dan lain-lain. Jika dilihat secara global pula, keadaan ini akan merencatkan pembangunan wilayah. Maka jelaslah cabaran mencapai kelestarian etika dan peradaban di Malaysia ialah cabaran krisis ekonomi. Sekian dari saya, terima kasih. Hai and Assalamualaikum. Saya Nur Hairunisa akan menjelaskan tentang langkah dan strategi terhadap kelestarian etika dan peradaban. Seperti yang kita tahu, masyarakat Malaysia kurang prihatin terhadap kelestarian etika dan peradaban. Jadi, saya akan memberitahu beberapa langkah dan strategi yang boleh diambil bagi membina kelestarian etika dan peradaban dalam kalangan masyarakat Malaysia. Langkah yang pertama ialah dengan membina pemikiran dan sikap yang betul terhadap etika dan peradaban. Negara Malaysia terdiri daripada masyarakat yang berbilang agama dan bangsa. Jadi, kita haruslah sentiasa menjaga etika dalam apa jua perkara yang kita lakukan bagi mewujudkan rasa saling hormat-menghormati antara satu sama lain. Sebagai contoh, menjunjung tinggi budaya ilmu, nilai-nilai moral, akhlak dan integriti dalam kehidupan masyarakat yang berbilang bangsa dan agama.
Langkah seterusnya ialah masyarakat Malaysia perlulah menghayati prinsip rukun negara. Setiap negara mempunyai prinsip rukun negara mereka yang tersendiri. Prinsip rukun negara Malaysia mempunyai 5. Kelima-lima prinsip ini haruslah diterapkan dalam diri masyarakat Malaysia sejak kecil lagi. Sebagai contoh, prinsip pertama rukun negara iaitu kepercayaan kepada Tuhan. Setiap masyarakat perlulah menjadikan amalan pegangan agama masing-masing sebagai pedoman diri. Hal ini kerana agama dapat membimbing manusia ke arah kebaikan dan kelestarian etika dan peradaban. Prinsip kedua rukun negara iaitu kesetiaan kepada raja dan negara. Sebagai rakyat yang hidup di negara Malaysia ini, kita haruslah bertanggungjawab mematuhi segala arahan dan peraturan yang telah ditetapkan oleh kerajaan Malaysia. Langkah ketiga adalah menerusi kebudayaan kebangsaan kesepaduan nasional. Masyarakat Malaysia perlulah mempunyai minda kelas pertama dalam etika dan peradaban sebagai strategi bagi membangunkan sebuah negara yang progresif dan maju. Sebagai contoh, dengan menjadi bangsa Malaysia yang berjiwa merdeka, yang yakin tentang kemampuan diri sendiri dan kemampuan bangsa lain di Malaysia bagi meningkatkan ekonomi dan politik Malaysia. Itu antara langkah dan strategi dalam membina kelestarian etika dan peradaban adalah dengan membina keazaman politik. Sebagai rakyat bertanggungjawab, kita haruslah memperkukuhkan kejujuran dan keazaman politik dalam membina kelestarian etika dan peradaban dengan menolak nepotisme iaitu amalan yang mementingkan sanak saudara dalam pelantikan sesuatu jawatan, kronisme amalan yang mementingkan rakan baik dalam pelantikan sesuatu jawatan atau projek, politik wang dan penindasan. Akhir sekali, kerajaan haruslah menerapkan kelestarian etika dan peradaban dalam pendidikan di sekolah dan institusi pengajian tinggi. Etika dan peradaban perlulah diamalkan dalam kalangan pelajar supaya mendapat pendekatan yang lebih awal dan mendalam tentang kelestarian etika dan peradaban. Perkara ini dapat membuka minda pelajar tentang kepentingan kelestarian etika dan peradaban untuk berjaya dalam kehidupan, bukan semata-mata akademik sahaja. Oleh itu, semua pihak haruslah berusaha dalam menjayakan langkah ini bagi mencapai kelestarian etika dan peradaban yang lebih baik di masa hadapan. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Kesimpulan yang boleh diambil kira daripada semua poin-poin kawan saya telah berikan tadi ialah pada zaman Malaysia tengah menjadi negara yang giat membangun dan tengah bergerak ke arah revolusi perindustrian 4.0, terdapat banyak perubahan berlaku iaitu daripada segi pembangunan dan kemajuan teknologi. Sikap manusia juga turut berubah. Sikap manusia ni adalah terdiri daripada materialistik. Materialistik ni adalah melebihkan kewangan atau kebendaan daripada kemanusiaan. Okey, sikap inilah yang buat nilai etika dan peradaban makin ditelan zaman. Semakin lama, semakin lenyap sifat-sifat yang jadi kebanggaan kita dahulu. Kalau kita perhatikan, semakin negara maju, semakin kuranglah nilai etika dan peradaban dalam diri masyarakat Malaysia kini. Kerana kita tidak menitik beratkan hal tersebut. Untuk memenuhi agenda utama negara kita iaitu kelestarian etika dan peradaban, kita sebagai masyarakat perlu menanam nilai etika dan peradaban yang kuat dalam diri kita dan meluaskan pengetahuan orang ramai agar tidak mengambil ringan tentang hal ini. Hal ini dapat melahirkan negara yang aman, damai, sejahtera dan pembangunan negara kita pun akan terus maju selaras dengan sikap beretika dengan penuh adab. Penghayatan etika amat penting di muka bumi ini agar semua terus menghormati antara satu sama lain, tidak kira umur, bangsa dan agama. Selain itu, dapat melahirkan pelajar berilmu, beriman, berakhlak mulia serta bersedia menghadapi cabaran dengan lebih sejahtera di peringkat global dan juga dapat melahirkan manusia yang bertamadun. Itu sahaja daripada kami. Terima kasih.